Jadi pelajaran yang kita belajar ini, insya-Allah, yang mana tahu tahulah, yang mana belum tahu kenalah belajar, yang mana dah tahu sama-sama kita ulang. Dan pelajaran ini jarang disentuh walaupun dia berlaku di sekeliling kita, kerana kita anggap tak mengapa, kerana kita anggap tak ada apa benda hukumnya, sedangkan hukumnya besar di sisi agama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bahagian yang pertama, 3 manusia ataupun 3 jenis manusia yang haram kita kahwin dengan sebab bersemenda. Bersemenda ni maknanya dengan sebab berkahwin-kahwinan, berambil-ambilan, itu dipanggil sebagai bersemenda. Yang pertama, orang-orang yang berkahwin dengan anak kita dan ke bawah. Orang-orang yang berkahwin dengan anak kita dan yang ke bawah. Yang berkahwin dengan anak kita dan ke bawah tu apa? Yang kahwin dengan anak kita, yang kahwin dengan cucu kita, yang berkahwin dengan cicit kita, ya, itu dipanggil sebagai menantu. Maka haramlah kita kahwin dengan menantu. Sama ada yang dia kahwin itu ialah anak kita, anak nasab, ataupun anak susuan. Anak kandung ni kita sebut anak nasab lah. Anak kandung dipanggil sebagai anak nasab. Anak daripada darah daging kita dipanggil anak nasab. Anak susuan dipanggil sebagai rodong. Anak susuan. Syarat anak susuan ialah kita ambil anak orang, kita susukan dengan 5 kali kenyang susu, dan umur budak tadi belum mencecah usia 2 tahun, maka dia menjadi anak susuan kita. Bila jadi anak susuan kita, tidak batal air semayang dengan budak itu, dan anak-anak kita pun tidak batal dengan anak susuan tadi. Dia menjadi anak susu, dengan anak-anak kita menjadi anak-anak adik-beradik susu. Jadi kalau anak susuan kita berkahwin, maka suami atau isteri anak susuan kita dengan kita, suami isteri, maka tidak batal air semayang. Dia dipanggil sebagai menantu susu. Boleh faham Cik Luqman? Boleh faham ya? Jadi yang tak batalnya ialah orang yang kahwin dengan anak tuan-tuan. Siapa yang kahwin dengan anak tuan-tuan? Nama dia menantu. Tak batal, walaupun tak sempat kontak. Walaupun menantu kita tu tak sempat kontak dengan anak kita, anak kita mati, maka dia tetap menantu kita. Walaupun sempat, belum sempat buat apa-apa. Akad nikah pukul 12:30 mati dah, meninggal dunia, jatuh tangga masjid, nak turun pergi makan nasi, tak sempat buat apa-apa, mati hamba Allah tu. Anak kita mati, anak laki ke anak perempuan mati, maka suami dia atau isteri dia, menantu kita, sampai bila-bila tak boleh kahwin dengan kita. Okey? Jangan tuan-tuan tengok anak tuan-tuan laki-laki jatuh tangga masjid mati, menantu menangislah atas tangga tu, abang tak sempat hidup sekali, abang dah mati, sampai hati abang tinggalkan saya. Tuan-tuan ni bapak betul. Tuan-tuan kata yang lepas biarkan pergi, abang ada mengganti. Yang ni pun haram, jentik telinga orang tua ni, gatal pula. Dia bukan lagi orang lain dengan kamu, dia menantu kamu, haram kamu kahwin. Begitu juga dengan suami cucu. Tuan-tuan ada cucu umur 20 tahun, tuan-tuan 80, cucu 20 nak kahwin. Suami cucu, isteri cucu dengan tuan-tuan tak batal air semayang dan tak boleh kahwin. Begitu juga dengan suami cicit atau isteri cicit, tak batal air semayang dan tak boleh kahwin. Jadi menantu, anak, menantu kepada cucu, menantu sebab kahwin dengan cicit, menantu sebab kahwin dengan anak, menantu sebab kahwin dengan cucu, menantu dengan sebab kahwin dengan cicit, dan ke bawah.
maka hukumnya tidak batal air sembahyang. Yang batalnya ialah menantu kakak, menantu abang, menantu adik, batal air sembahyang, haram bersalam. Ya tuan-tuan, ada kakak, kakak tu ada menantu, tuan-tuan bersalam dengan menantu kakak, maka berdosa. Banyak orang kata tak berdosa sebab dia kata menantu kakak. Ustaz, menantu kakak bukan menantu kita. Kalau dia bercerai dengan anak saudara kita, kita boleh kahwin dengan dia. Jadi ulang balik, jangan bersalam dengan menantu kakak, jangan bersalam dengan menantu ataupun cucu kakak, suami cucu kakak, isteri cucu kakak. Yang ni orang duduk dalam pekan, duduk dalam kampung, benda ni serupa belakang. Dia kerja nak salam saja. Asyik raya bersalam, asyik raya bersalam, asyik bersalam raya. Asyik kenduri kendara bersalam. Siapa tu? Menantu kakak. Oh, kerja apa? Kerja sendiri, salam. Apa khabar maklum? Baik. Dosa dah tu. Nabi kata siapa yang pegang orang perempuan bukan mahram, dipegangnya saja tanpa sebab, maka di hari kiamat Allah bakar tangannya sampai hancur badannya. Dia pergi pegang dengan api, dipegangnya hancur seluruh badan dengan sebab salam tak tentu halal. Tuan-tuan berhati-hati, jangan duk salam. Benda yang tak boleh salam, cakap tak boleh salam. Bila menantu kakak nak salam dengan kita, cakap, Siti, kamu dengan Pak Long boleh kahwin. Kamu bukan anak saudara Pak Long, kamu anak saudara tu, adik Pak Long, tak boleh salam. Sekali tuan-tuan cakap, insya-Allah dia tak salam dah. Selagi mana tuan-tuan tak berani cakap, selagi itulah benda ini akan berlangsung. Kalau tuan-tuan pegang anak dara orang, pegang perempuan yang bukan mahram, laki-laki bukan mahram, tuan-tuan nak samak dengan apa? Tak boleh samak, dia berdosa. Kena minta ampun, minta taubat. Baik, tapi kalau pegang orang perempuan yang bukan mahram, berdosa. Walaupun yang kita pegang tu menantu kakak, menantu abang. Baik, jadi yang pertama yang boleh, yang tak boleh kahwin ialah menantu sendiri. Tak boleh kahwin, tak batal air sembahyang sampai bila-bila. Sebab menantu dengan kita jadi apa? Itu saya jawab, selamat. Menantu dengan kita jadi apa? Macam apa? Macam anak lah. Betul macam anak? Betul lah. Pasal tak boleh kahwin, pasal tak batal air sembahyang. Soalannya, tuan-tuan ada menantu, tuan-tuan ada menantu, kahwin dengan anak. Anak tuan-tuan mati, 2 tahun kahwin, mati anak. Menantu jumpa kita, mak, saya dah anggap mak macam mak saya sendiri, tapi saya tak boleh duduk dengan mak sebab suami saya dah mati. Jadi saya minta izin nak hidup sendirilah mak. Pergilah non, mak izinkan, carilah hidup baru. Kamu dah macam anak mak. Dia pun kahwin dengan orang lain, dapat anak. Soalan dia, anak dia tu dengan kita batal ataupun tak batal air sembahyang? Menantu tuan-tuan, isteri mati, isteri dia anak kita, isteri dia anak kita mati. Menantu laki-laki kata, mak, saya minta izin nak kahwin lain, nak jaga cucu-cucu mak juga, siapa nak jaga? Lagipun saya dah ada pilihan saya yang baru. Kahwinlah, dapat anak. Jadi anak dia tu dengan kita, mak mertuanya, bekas mak mertuanya, batal atau tidak batal air sembahyang? Ya? Pasal apa tak batal? Pasal anak. Lain jawapan? Pasal apa batal? Pasal dia kahwin dengan orang lain. Tapi menantu tu dah macam anak.
Abang cakap tadi dah macam anak. Sudah. Macam aja bukan anak. Macam saja anak bukan anak. Maka anak menantu tadi batal air semayang dengan kita. Boleh faham? Anak menantu tadi yang kahwin dengan orang lain, itu bukan cucu kita. Cucu kita, anak dia yang lahir dengan anak kita, iaitu tak batal. Tapi kalau menantu kita pergi menikah dengan orang lain, lepas anak kita mati, dapat pula baby baru, bila besar baby tu dengan kita, batal air semayang dan boleh kahwin dengan dia. Baik, setakat tu dulu. Ada soalan? Ya. Suami baru menantu dengan mak mertuanya, lagi tak nak kena mengena. Ya, suami baru menantu kita perempuan pergi menikah dengan jantan baru. Suami dia tu dengan kita batal air semayang. Bukan menantu kita, orang luar, orang asing, nama dia alien. Ya, boleh kahwin dengan dia, batal air semayang. Baik, kau ibu ada mic ke? Mikrofon ada, mikrofon. Ada soalan? Ada soalan pakai mic. Dekat Cik Luqman pun ada mikrofon. Ada lagi soalan? Ya. Kalau dia mati, kes tadi Ustaz tanya, kalau anak saya mati, menantu saya kahwin lain. Masalah dia, kalau anak saya tak mati, suami dia tu pergi menikah nombor 2, menikah nombor 3, samalah hukum dia, iaitu tetap batal air semayang anak-anak dia yang isteri-isteri lain. Anak tuan-tuan isteri nombor 1, menantu tuan-tuan menikah 3 isteri. Segala anak dia dengan 3 isteri tadi, dengan tuan-tuan, bapa mertua dia nombor 1, batal air semayang. Boleh? Itu bukan cucu tuan-tuan. Cucu tuan-tuan ialah anak tuan-tuan yang beranak, anak tuan-tuan benih, itulah cucu tuan-tuan. Yang dengan isteri-isteri menantu nombor 2, nombor 3, nombor 4, bukan cucu, batal wuduk, tak boleh bersalam, malah boleh berkahwin dengan anak-anak menantu dengan isteri-isteri yang lain. Ya, kau ibu ada soalan? Tak ada? Ada lagi soalan sebelum masuk yang kedua? Ya, anak susuan. Anak susuan macam anak saja. Maksudnya ialah tak batal air semayang. Tak batal air semayang dengan budak tu, dengan kita pun tak batal. Jadi yang kedua, boleh tengok aurat dia. Auratnya tidak macam aurat ajnabi biasa. Dan boleh tinggal serumah dengan anak-anak kita, tak boleh kahwin, tak batal semayang dengan anak-anak kita. Cuma tak boleh jadi wali. Kita bapa tak boleh jadi wali pada anak susuan. Yang kedua, bila kita mati, tak boleh dapat harta pusaka si anak susuan. Okey? Itu hukum bagi anak susuan. Baik, ada soalan lagi? 5 kali sampai kenyang. Maksud sampai kenyang, budak tu terbelahak ataupun sampai tertidur budak tu. Ya. Ya. Baik. Tuan-tuan ada anak susuan. Tuan-tuan menyusukan pada isteri tuan-tuan. Maka tuan-tuan menjadi bapa susuan. Menjadi bapa susuan kita ni. Isteri kita mak susuan pada budak tu. Abang kita dengan budak ni dipanggil bapa saudara susu. Tak batal air semayang. Bukan dengan kita je tak batal, dengan abang kita, adik kita, kakak kita pun tak batal. Dia dipanggil bapa saudara sesusu. Yang batalnya ialah dengan anak abang. Dengan abang kita dipanggil apa? Bapa saudara susuan. Anak abang tu dengan anak susuan tadi dipanggil sepupu. Hukum batal air semayang dan boleh kahwin.
Yang tak boleh kahwin hanya anak kita saja dengan budak tu. Tapi dengan anak abang kita, anak kakak kita, budak tu boleh kahwin. Masalah di sini ialah bila tuan-tuan nak menyusukan budak susuan, isteri tuan-tuan tidak ada susu. Macam mana nak susukan? Isteri tak bersalin. Jadi kalau isteri tak bersalin, tuan-tuan boleh belikan pil hormon menambahkan susu. Walaupun isteri tidak bersalin. Sekarang dah dijual di kedai. Dia makan pil, akhirnya dia keluar susu. Jadi budak tadi pun susu badan dia. Walaupun dia anak dara, dia boleh buat anak susuan. Dia belikan pil hormon, keluarkan susu. Satu. Jadi tuan-tuan bila tak ada susu pada isteri, tuan-tuan boleh suruh kakak tuan-tuan susukan. Kalau dia tu anak laki-laki, dia anak perempuan, suruh kakak susukan. Kalau dia anak perempuan, suruh belah kita susukan. Kalau anak laki-laki, suruh isteri susukan. Maka tuan-tuan ambil, tuan-tuan belah, maka menjadi anak saudara sesusu. Dengan kita tak batal. Tetapi jaga, dengan anak kita batal air semayang. Sebab dia anak saudara susu, bukan anak susuan. Jadi boleh suruh kakak adik susukan, boleh. Tetapi bila kita dah bela jadi anak susuan saudara kita, berhati-hati dengan anak-anak kita, hukumnya boleh kahwin. Sebab dia bukan anak susuan, saudara sesusu, dia cuma anak saudara susu. Dia tak sama hukum dengan anak susuan betul. Baik, setakat tu dulu. Ada soalan? Ya. Tak dengar Haji, tolong bagi tu Haji. Assalamualaikum. Ya, tempoh akil balik. Bila masa dikatakan batal wudu? Bila yang dikatakan tak boleh salam ialah apabila batal wudu, ialah apabila cukup umur, iaitu akil baligh. Kalau budak laki-laki darjah 2 boleh salam lagi. Darjah 1, darjah 4 boleh salam lagi budak jantan ni. Tapi kalau masuk tingkatan 1, tingkatan 2, tu dah misai pun dah tumbuh, biji halkum besar, buah pelam pun dah keluar dah, maka dah dikira batal air semayang. Begitu juga dengan anak dara perempuan. Kalau umur 6 tahun, 7 tahun tak batal lagi. Tapi dah masuk 10 tahun, darjah 5, tu dah kira batal air semayang dah. Baik, yang seterusnya, aurat di antara menantu dengan mertua, dan mertua dengan menantu. Aurat di antara mertua dan menantu ialah daripada pusat sampai ke lutut. Aurat mak mertua dengan menantu laki-laki daripada pusat sampai ke lutut. Sebab tu kalau mak goreng ikan pakai kain batik, baju tak pakai, sah. Goreng ikan di dapur, baju tak pakai, elok goreng. Pakai kain batik je goreng. Menantu tengok je, tak apa. Lain kalau menantu tu tengok telak elio. Telak elio tengok yang tu tak boleh lah. Dia bukan aurat. Auratnya daripada pusat sampai ke lutut. Aurat adik abang pusat sampai ke lutut. Aurat menantu dengan mertua pun aurat sampai ke pusat sampai ke lutut. Aurat suami isteri? Ya bang, aurat suami isteri? Kosong. Aurat suami isteri tak ada. Sebab ada yang kata pula pusat sampai ke lutut. Kalau pusat sampai ke lutut tak beranak lagi tahu dia. Maka tidak ada aurat. Ya. Kalau kita ambil anak angkat lelaki, dia dah besar, dia dengan isteri kita boleh kahwin. Batal air semayang, haram tengok rambut isteri kita, haram tengok betih, haram tengok lengan, melainkan muka dan pergelangan tangan. Walaupun kita belah daripada umur 2 hari, bila tak disusukan, dia jadi perempuan, isteri kita boleh kahwin dengan dia. Kalau dia anak angkat perempuan, dengan kita boleh kahwin. Dulu panggil ayah, sekarang dah kahwin panggil abang. Malah boleh madu pula dengan isteri kita.
Itu angkat. Jadi tuan-tuan berhati-hati yang mana ada ambil anak angkat. Dia bukan anak kandung, hukum dia macam orang luar, macam orang asing. Hukum tak boleh, makruh. Kadang-kadang dia bela anak angkat dalam rumah dia. Susu kan tidak, apa pun tidak. Dia anggap macam anak. Kalau ikut hukum dia jadi imam semayang, mak angkat dia dengan duduk di belakang berimam ke anak angkat tanpa ditemani oleh laki-laki lain atau perempuan lain yang mahram dengan dia, maka hukumnya ialah makruh walaupun mereka semayang. Tuan-tuan bela anak angkat laki-laki. Suami mati tinggal isteri, boleh kahwin tu. Tinggal serumah pula pasal tak anggap anak. Walaupun semayang, mak angkat ikut belakang jadi makmum. Makruh perbuatan dia jika tidak ada orang lain dalam jemaah itu. Jadi nak mengelakkan daripada berdosa, kahwin sajalah anak angkat dengan mak angkat tadi. Mak angkat 50, anak angkat 20, kahwin. Pagi sekarang suami angkat, hukum boleh kahwin. Baik, yang kedua, yang haram kahwin. Yang haram kahwin ialah orang yang berkahwin dengan bapa kita, orang yang kahwin dengan mak kita, yang kahwin dengan tok kita dan ke atas. Maka orang itu haram kita kahwin sampai bila-bila. Dia adalah mak tiri, bapa tiri, tok tiri, opah tiri. Bapa tuan-tuan kahwin 4 isterinya, 4 mak kita, 4 isteri, 4 tak batal air semayang dengan kita. Tok kita umur 80, kahwin dengan anak dara umur 20. Muda terang tantang tok tiri, dia tetap opah tiri kita. Walaupun kita umur 25, tok kita kahwin dengan perempuan umur 20, tetap opah kita. Ustaz, belum sempat kontak ustaz. Belum sempat kontak pun dia tok kita. Dia tok kita juga. Akad nikah pukul 12 suku tok mati, sakit jantung, terkejut. Dia tengok anak dara tu lawa sangat bersolek, pegang-pegang dada, mati tu. Tuan-tuan kata dekat opah tiri tu, tak apa-apa, saya ada, saya boleh jadi galah ganti pada suami awak. Rentikan tuan-tuan. Hukum dia ialah opah kita tak batal air semayang sampai bila-bila, walaupun umur dia 20 tahun. Baik, yang mana dah kahwin dengan bapa kita, yang mana dah kahwin dengan mak kita, maka dia batal. Dia tidak batal air semayang. Dipanggil bapa tiri, mak tiri, tok tiri, tidak batal air sembahyang. Jadi tuan-tuan dengan anak tiri tuan-tuan tidak batal. Okey, dengan bapa tiri tuan-tuan tidak batal. Auratnya macam mana? Sama juga, pusat sampai ke lutut. Itu yang haram kita kahwin. Bapa tiri dengan mak tiri, tok tiri dan opah tiri. Ipar duai. Haram kita bersalam-salaman dengan ipar duai. Haram melihat auratnya, walaupun dia ada ipar ataupun dia kakak ipar. Ini cerita, ni kes-kes dalam kondisi yang biasa, ya, situasi yang biasa-biasa. Tapi kalau situasi yang darurat, boleh pegang. Tuan-tuan tengok satu perempuan jatuh tengah jalan naik motor tindih dia. Motor tindih hamba Allah tu, boleh angkat motor, bawalah hamba Allah tu ke tepi ke, pegang dia ke, boleh. Jangan bila dia jatuh tengah jalan, tolong, tuan-tuan pergi dekat dia, haram kau oi. Sabar ya, sabar. Mana boleh macam itu. Bahasa itu tak ada lah, bolehlah pegang dia. Yang munasabah lah pegang dia. Baik, balik kepada abang ipar, adik ipar. Tuan-tuan dengan abang ipar, adik ipar, kakak ipar, batal air semayang. Hukum batal air semayang. Hukum tak boleh bersalam, tak boleh tengok aurat. Adik ipar umur 18 tahun habis SPM, duduk dengan abang ipar di rumah.
wajiblah adik tadi tutup aurat. Sebab itu Nabi pesan pada kita, kalau dah kahwinkan anak, kalau mereka nak bina rumah sendiri, nak sewa rumah sendiri, silakan. Sebab bila duduk sekali dengan ipar duai, aurat memang tak terjaga. Bila dah duduk sekali dengan adik yang bujang, silap-silap kakak ipar pun dibalun dengan oleh adik ipar dia itu. Sebab itu kalau anak kita nak bina rumah sendiri, nak beli rumah sendiri, biarkan. Sebab aurat memang tak terjaga dah, duduk serumah. Sial dekat isteri kita. Kadang-kadang suami tak faham masalah isteri, dia pun nak berkembang juga dalam rumah. Tapi ada ipar ada. Isteri pun kadang-kadang nak pakai juga baju tidur jarang-jarang. Nak tengok tali besen, ada ipar misai bertadung duk tengok kakak ipar ni. Boleh ke tuan-tuan? Yang ni yang tolong jaga. Isteri pun kadang-kadang dia juga nak buat itu, dia nak buat ini. Bila dah duduk dengan ipar, bila dah duduk dengan abang-abang, adik-adik kita serumah, aurat memang tak terjaga. Baik ustaz, bagaimana ustaz yang dulu-dulu saya duk salam dengan adik ipar, dengan kakak ipar, ustaz macam mana ustaz? Yang dulu-dulu terus duk ingatlah. Yang akan datang, tolong sebut, Siti, awak dengan abang batal air semayang, awak ada ipar. Kalau kakak awak mati, abang boleh kahwin dengan awak. Siti jawab, siapa nak kahwin dengan abang? Memanglah kamu tak nak kahwin dengan aku, dengan abang, tapi kita boleh kahwin. Jangan bersalah. Yang lepas-lepas clear. Ustaz, kalau saya bersalam, saya lapik ustaz. Macam saya bersalam dengan adik ipar ambil tudung lapik. Kan? Bila abang nak bersalam, adik ipar ambil tudung, lapik je tu. Orang tua-tua kan style macam itu. Lapik tu, kain tu nipis ke tebal, kain tudung tu. Kalau kain tu nipis sampai rasa lembut tangannya, tak boleh juga. Cari kain tebal. Kalau nak salam juga, kain tuala yang tebal, ataupun sarung tangan yang kita motong getah, ya, itu yang tebal-tebal tu. Yang tu boleh. Yang tu buat welding kan, yang tu tak apa. Salam lah macam mana pun. Tapi kalau rasa lembut sangat tangannya, tak payah lah. Senang cakap, tak boleh salam. Yang kedua, yang tak boleh bersalam ialah biras-biras yang bukan jantina dengan kita. Yang ketiga ialah kalau suami, mak saudara belah isteri. Kalau isteri, bapa saudara belah suami. Abang-abang ada isteri, isteri abang-abang ada mak saudara. Mak saudara isteri dengan abang-abang batal air semayang. Yang ni banyak orang balik kampung dia buat. Dia jumpa maklong isteri, mak ngah isteri, dia bersalam dengan mak ngah maklong isteri. Salah. Tak boleh. Ustaz, isteri saya ada bapa saudara ustaz. Ayah mertua saya ada abang ustaz. Saya dengan abang ayah mertua saya batal lah ustaz. Tak batal lah, awak laki-laki, abang dia pun laki-laki. Okey, tak batal. Saya dengan isteri abang ayah mertua saya ustaz. Boleh faham? Boleh faham? Tuan-tuan ada bapa mertua. Bapa mertua tuan-tuan ada abang. Abang kepada ayah mertua tuan-tuan ada isteri. Isteri dia tu dengan tuan-tuan batal air semayang. Boleh faham Cik Luqman? Dah mengantuk ustaz. Kita berhenti dah 10.30 dah rehat. Saya ulang balik. Tuan-tuan ada bapa mertua, batal tak air semayang? Tak batal. Dengan mak mertua batal tak? Tak batal. Ayah mertua tuan-tuan ada abang, pak long isteri. Pak long isteri tuan-tuan ada isteri. Isteri pak long dengan tuan-tuan batal air semayang. Boleh faham tak?
Boleh faham? Baik, kita masuk balik pukul 10.45. Okey, ada soalan setakat abang ayah mertua ni, adik ayah mertua ni, ada soalan? Saya ulang balik. Tuan-tuan, abang-abang batal dengan maklum isteri, atau lebih ringkas mak saudara isteri. Tuan-tuan juga batal air semayang dengan isteri-isteri, bapa-bapa saudara isteri. Akak-akak pula, saya tengok video lah, akak-akak pula batal air semayang dengan pak long suami, bapa saudara suami, semua batal. Boleh faham? Dan akak-akak juga batal air semayang dengan suami-suami mak saudara isteri. Boleh faham? Dipangguk faham tu. Tapi kita itu cerita macam kita jadi sombong tak salah. Ya, jadi bila kita tak salah dengan anak saudara belah isteri, tak salah dengan bapa saudara belah suami, kadang-kadang orang tuduh kita sombong. Orang dah suruh tangan tak ada sambut, sombong. Bukan sombong, ini masalah hukum. Orang yang kata sombong tu bengong. Suruh mengaji tak nak. Dia tak faham. Dia kutuk kita pula. Dia kata tak tahulah sekarang ni adik-beradik pun dah tak salam. Ini mengaji Ustaz Kazim lah ni. Udah saya juga yang kena. Ini bukan perintah saya, ini hukum Allah Ta'ala. Tuan-tuan cakap je sekali. Sebab itu kalau tuan-tuan rajin, panggil anak beranak buat satu hari keluarga, panggil ustaz bagi ceramah bab ini je, supaya senang faham. Panggil ustaz, ustazah, ustaz, bagi ceramah, insya-Allah. Boleh ya?